Subtopik 6.1 Cabaran Dalaman Malaysia. Pembentukan Malaysia membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi. Cabaran utama bagi Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sarawak dan Sabah. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Cabaran pertama ialah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri ini. Langkah menangani cabaran ini ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, namun rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Bagi melibatkan rakyat dengan aktiviti ekonomi komersial, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Selain itu, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Saiz negeri yang besar bagi Sarawak dan Sabah menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri masih bergantung pada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia. Sarawak dan Sabah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Pertama bermula pada tahun 1966. Selain itu, memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera. Yang kedua ialah cabaran politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada bulan Jun 1966 apabila 21 orang ahli Konsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Governor pada bulan Jun 1966. Stephen Kalong Ningkan mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Beliau kembali menjadi Ketua Menteri, namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada Konsil Negeri. Krisis politik ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak
yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak. Stephen Kalongningkan digantikan dengan Tavis Lee. Yang ketiga ialah cabaran perpaduan. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Subtopik 6.2 Pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Faktor pemisahan pertama ialah politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan dan kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Seterusnya, faktor ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama iaitu Common Market disegerakan. Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Selain itu, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Faktor terakhir ialah masalah perkauman. Telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Perkara ini menjadi isu antara kaum. Pemisahan Singapura daripada Malaysia. Pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Setelah rundingan tidak berjaya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengarahkan Tun Abdul Razak Husin bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan V.T. Sambethan untuk berbincang tentang pemisahan pada tahun 1 Julai 1965. Kemudian awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Parlimen meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Subtopik 6.3 Menangani ancaman komunis. Ancaman keselamatan di Sarawak. Gerakan komunis di Sarawak bermula sejak pendudukan Jepun oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Gerakan politik. Gerakan komunis juga terlibat dalam politik. Mereka menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka melarikan diri
ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara (PKKU). PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak (PGRS) untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Serangan bersenjata. Pada 5 Ogos 1952, Komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Usaha mengatasi ancaman komunis. Usaha pertama iaitu perang saraf. Pihak berkuasa mengambil langkah yang berikut: mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Selain itu, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Seterusnya, mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Di samping itu, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Yang kedua ialah operasi ketenteraan. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan, iaitu Operasi Hammer 1965 di bahagian pertama. Operasi oleh Reskom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Seterusnya, Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi Hammer Sarawak. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan daripada penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Kerajaan menggunakan kaedah sama yang digunapakai dalam rancangan BRICS untuk dilaksanakan di Sarawak. Bermula pada bulan Julai 1965, rancangan ini dilaksanakan dengan mendirikan pertempatan baharu untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. Dalam tempoh 3 hari, seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya berketurunan Hakka diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baharu sepanjang Jalan Kuching Serian. Pertempatan ini dikawal sepanjang masa dan dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Operasi Hammer menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah. Langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap. Operasi Hammer tamat pada tahun 1970. Operasi Jala Raja pula dilancarkan di Nonok, iaitu Asajaya, di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Kechok, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak, bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Langkah membanteras ancaman komunis. Pada 6 Julai 1965, Operasi Hammer dilancarkan. 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. Pada 24 Februari 1970, Operasi Jala Raja di Nonok, Asajaya, bahagian pertama. Kemudian 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga. Pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command (RESCOM) dibentuk di bahagian ketiga. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. Kemudian, 4 Julai 1974,
Operasi Sri Aman ditamatkan. Anggota komunis menyerah diri. Dan akhirnya pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Langkah membanteras komunis melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Sri Aman. Anggota komunis CCO menyerah diri. Peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk membatalkan Sekatan Keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian pada 5 Mac 1980. Ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Malaya PKM meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Komunis melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan. Kemuncak ancaman komunis ialah pembunuhan pegawai kanan polis. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serang hendap terhadap pasukan keselamatan di Kroh Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Kemudian pada 7 Jun 1974, mereka menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Dan pada 13 November 1975, mereka menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Selain itu, orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok, Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun, Kedah dan jalan raya serta jambatan kereta api diletupkan. Selain itu, pengeboman Tugu Negara. Pada pagi 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Terdapat pelbagai langkah yang diambil bagi melindungi rakyat dan orang awam daripada ancaman komunis. Antara langkah yang diambil termasuklah strategi counterinsurgency (COIN). Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi COIN yang berkesan. Selain itu, perjanjian kerjasama sempadan. Usaha membanteras komunis menghadapi masalah kerana mereka membina khemah di luar sempadan negara. Oleh itu, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan, memerangi komunis 1976 di Thailand. Antara langkah yang dijalankan termasuklah membina pagar sempadan dan operasi bersama. Perjanjian Hat Yai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkap samar.
Subtopik 6.4 Isu pembangunan dan ekonomi. Kerajaan telah membentuk rancangan pembangunan 5 tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri. Kerajaan Persekutuan meneruskan usaha ini dengan melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia sebaik-baik sahaja pembentukan Malaysia. Rancangan Malaysia Pertama. Dalam usaha menangani isu pembangunan dan ekonomi negara, kerajaan memperkenalkan rancangan Malaysia Pertama. Antara isu yang dihadapi termasuklah kedudukan sosioekonomi penduduk berpendapatan rendah serta taraf pendidikan yang masih rendah. Pelbagai usaha dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat melalui rancangan ini. Isu pembangunan ekonomi. Isu yang pertama ialah terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah, kejatuhan harga bahan mentah, penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian masih ketinggalan, terutama dalam penggunaan teknologi dan peralatan. Petani masih merupakan golongan berpendapatan rendah dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani. Usaha mengatasi isu ini ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan, mencari pasaran baru bagi getah dan biji timah, mempelbagaikan bidang pertanian terutama kelapa sawit dan koko serta mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Seterusnya ialah isu taraf hidup yang berbeza. Usaha mengatasi isu ini ialah melancarkan program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Kemudian menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baru, mempercepat integrasi dalam kalangan penduduk dan negeri di Malaysia serta mendapatkan bantuan Bank Dunia. Selain itu, isu peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran meningkat. Usaha mengatasi isu ini ialah menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal dan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk. Akhir sekali ialah isu masalah kesihatan dan sosial, keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperoleh kesihatan terbaik. Kemudian kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung dan kadar kelahiran tidak normal serta kematian yang tinggi. Usaha mengatasi isu ini ialah mengurangkan kadar kelahiran, memperkenalkan program perancang keluarga dan menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. Subtopik 6.5 Tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969 bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara kita. Rusuhan yang berlaku lebih tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan di sekitarnya. Rusuhan kaum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara kita. Antaranya termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa ini. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik yang mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Seterusnya, PKM, Parti Komunis Malaya, mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum.
Parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguh, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Penubuhan jawatan kuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan ini. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk terutama di pusat perlindungan. Pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan penubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Mageran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971 dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Antara tanggungjawab Mageran termasuklah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Raja-raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan.